Ya, Alhamdulillah sudah kembali menerusi Ramai Pagi dan seterusnya kita akan mengikuti satu segmen iaitu segmen Tamu Bahasa di mana kita akan menyentuh mengenai dengan memperkukuh peranan bahasa Melayu melalui penterjemahan. Dan Alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjemput tetamu undangan kita iaitu kita perkenalkan ni Muamaria. Kita bersama dengan Yang Mulia Puan Nurhanida Nabila binti Muhammad iaitu Pegawai Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Alhamdulillah. pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya, selamat Hari Raya Aidiladha diucapkannya. Alhamdulillah. Jadi mengenai dengan tajuk kita ini memperkukuh peranan bahasa Melayu melalui penterjemahan. Mungkin boleh perkenalkan dulu ya Muamaria sebagai mukadimah iaitu mengenai dengan peranan bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam khususnya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sebagai mukadimah bagi tajuk kita ni pada pagi ini iaitu memperkukuh peranan bahasa Melayu melalui penterjemahan, terlebih penting untuk kita ni mengetahui apakah peranan bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam. Yang sebenarnya mana yang kita ni ketahui, bahasa Melayu itu merupakan bahasa rasmi bagi negara Brunei Darussalam seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Negeri Brunei pada tahun 1959 yang telah mengisytiharkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi bagi negara Brunei Darussalam. Dan seterusnya bahasa Melayu itu juga merupakan lambang identiti ataupun jati diri bagi bangsa Melayu di negara Brunei. Majoriti kita ni mengetahui di Brunei Darussalam majoriti kita ni berbangsa Melayu dan kita ni bertutur menulis menggunakan bahasa Melayu dan juga seperti mana yang selalu kita dengarkan perkataan bahasa jiwa bangsa. Di sana kita dapat melihat keistimewaan bahasa itu dapat melambangkan sesuatu bangsa. Dan seterusnya bahasa Melayu juga merupakan bahasa komunikasi seharian dalam kita berkomunikasi bersama kawan ataupun orang rumah dan sebagainya. Walaupun tidak dinafikan setengah masyarakat pada masa kini ada menggunakan bahasa lain juga untuk lebih fasih dalam contohnya berbahasa Inggeris. Namun bukan bermakna penggunaan bahasa Melayu itu dilupakan sama sekali. Dan terutama sekali apabila kita ni berkomunikasi dengan orang yang lebih berusia. Contoh dengan ibu bapa atau nenek dan sebagainya. Kita ni di sana memperlihatkan bagaimana bahasa Melayu itu peranannya dan nilainya tinggi, terutama untuk berkomunikasi dengan mereka yang lebih berusia dari kita ni kerana mereka lebihnya orang menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Kerana bahasa Melayu itu sebagai bahasa yang sopan sesuai dengan perlambangan yang penuh adat istiadat dan menyantuni apabila berbual atau bercakap. Dan seterusnya bahasa Melayu itu juga peranannya yang kita ni ketahui ia merupakan bahasa ilmu dan juga dapat dilihat dari konteks pendidikan di negara Brunei Darussalam ini. Bahasa Melayu itu digunakan sepenuhnya contohnya dalam mata pelajaran agama ataupun mata pelajaran Melayu Islam Beraja dan juga walaupun dinafikan sekarang ini dalam pelbagai ilmu bidang ilmu pengetahuan, bahasa pengantar yang kita ni lihat yang sering digunakan itu memang bahasa Melayu, bahasa Inggeris maafkan saya. Dan namun kalau di Brunei Darussalam bahasa Melayu itu dari sektor pendidikan juga ia tetap dipelihara. Sebagai contoh mata pelajaran bahasa Melayu itu dijadikan mata pelajaran teras bagi di sekolah-sekolah peringkat rendah maupun menengah. Dan ia nyorang merupakan bahasa Melayu itu mata pelajaran itu diajarkan dari peringkat rendah lagi hinggalah ke institusi tinggi. Iya. Jadi bahasa Melayu ini kalau di negara Darussalam adalah merupakan satu bahasa rasmi negara kita dan juga ia masih lagi dikekalkannya apatah lagi dalam bidang pendidikan di mana bahasa Melayu ini merupakan satu subjek terasa yang mesti diambil. Dan juga mesti luluslah untuk mendapatkan ataupun untuk mencapai ke peringkat yang lebih tinggi Puan ya. Betul. Seterusnya Mama. Betul. Mungkin juga untuk seterusnya, Puan, kita menyentuh tentang tajuk kita ini, penterjemahan. Apakah sebetulnya definisi ataupun maksud penterjemahan berkenaan? Okey, baik. Maksud perkataan penterjemahan itu terasal daripada perkataan terjemah yang mana menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan terjemah itu didefinisikan sebagai satu usaha atau kerja-kerja memindahkan sesuatu
teks atau karangan daripada suatu bahasa kepada bahasa yang lain. Dan menurut Eugene Nida dan Charles Taber pada tahun 1969 dalam buku mereka yang bertajuk The Theory and Practice of Translation, ada menggambarkan proses terjemahan itu terbagi kepada 3, iaitu proses menganalisis teks, sumber bahasa sumber, dan pemindahan message dan juga penstrukturan semula maklumat ke dalam bahasa sasaran. Dalam arti kata lain, ianya bermaksud proses mengalihkan bahasa dari bahasa sumber kepada bahasa yang lain atau bahasa sasaran. Dan tujuan perterjemahan itu ialah untuk menghasilkan satu karya terjemahan yang mana ia membawa makna yang sama dengan teks sumber karya asal itu. Dan sebagai contoh, saya boleh bawakan sebuah buku resepi bahasa Inggeris yang mana apabila ia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ia menghasilkan satu karya terjemahan yang baharu yang dalam versi bahasa Melayu. Namun pengisian dan konten buku resepi tersebut dalam bahasa Melayu itu maknanya pengisiannya sama dengan yang bahasa sumber, iaitu bahasa Inggeris sebagai contohnya. Dan itu cuma saja bezanya ialah bahasa yang ditukarkannya. Okay, alhamdulillah. Itu dimaksudkan dengan penterjemahannya. Jadi ini puan, maafkan saya puan. Jadi apakah di antara kepentingan penterjemahan khususnya menterjemahan buku dan teks-teks bahasa Inggeris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di negara kita ni? Baik, antara kepentingan penterjemahan buku-buku ataupun teks bahasa Inggeris ke bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam ini ialah yang pertama sekali untuk menyebar luaskan maklumat, dan ia juga untuk menambah ilmu pengetahuan dari pelbagai aspek. Seperti mana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahasa pengantar bidang ilmu pengetahuan ini kebanyakannya dari bahasa Inggeris, dan apabila ia digunakan secara meluas di serata dunia, ia tujuannya juga untuk menyampaikan maklumat dan juga digunakan sebagai bahasa pengantar tadi tu. Dan kalau kita melihat di konteks di negara kita ni, melalui usaha-usaha penterjemahan ini, khususnya penterjemahan teks bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, ia banyak memberikan manfaat serta peluang kepada masyarakat dari pelbagai latar belakang untuk memahami bidang-bidang ilmu tersebut, yang mana dari pelbagai aspek, contoh aspek sosial, aspek teknologi, kesihatan dan sebagainya. Dan ia juga boleh menambah bahan bacaan tidak hanya terhad kepada bahasa Inggeris sahaja. Dan seterusnya, selain daripada itu, penterjemahan ini juga dapat menambah bahan bacaan di negara kita, khususnya bahan bacaan bahasa Melayu. Dan juga salah satu usaha kita ni untuk memupuk budaya membaca di kalangan masyarakat kita ni ialah dengan penterjemahan buku-buku teks bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ini, dengan sendirinya ia ilmu dalam bahasa Melayu itu boleh disebarluaskan dan dikongsikan bersama pembaca-pembaca yang mungkin ada di kalangan kita ni yang lebihnya orang suka membaca dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Bagaimana pula dengan bahasa Melayu itu peranannya dalam memperkukuhkan melalui penterjemahan berkenaan? Baik, saya ambil contoh daripada pengalaman kita ni, negara kita ni sewaktu dilanda wabak COVID-19. Sebelumnya kita ni mungkin tidak mengetahui beberapa istilah-istilah yang wujud ataupun yang sedia ada. Sebagai contoh, masa kita ni berdepan dengan COVID itu, banyak istilah-istilah baharu yang muncul. Baik contohnya ujian pantas antigen, iaitu hasil daripada terjemahan antigen rapid test, ART ataupun kita ni ketahui dan juga uji swab sebagai contohnya swab test, dan pemakaian perkataan sungkup muka, face mask, pelitup muka, face shield, kan ada perbezaannya, dan juga kontak rapat, close contact dan sebagainya. Di sini kita boleh melihat bagaimana peranan bahasa Melayu itu diperkukuhkan lagi penggunaannya di negara ini melalui penterjemahan sebagai medium untuk mempelbagaikan lagi dan menambah lagi istilah-istilah yang ada atau yang tersedia ada, serta penterjemahan juga boleh memperkayakan lagi perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu, dan istilah-istilah tersebut dapat disebarluaskan dan digunakan contohnya sebagai penulisan untuk
pemberitahuan, garis panduan dan sebagainya, dan juga di samping itu ia menambah ilmu pengetahuan masyarakat di negara Brunei, dan dengan adanya maklumat, garis panduan dan nasihat apa semua yang sudah dikongsi itu dapat difahami oleh segenap lapisan masyarakat di negara Brunei Darussalam. Ya, Alhamdulillah, ya memang cukup padat apa yang dikongsikannya mengenai dengan memperkukuh peranan bahasa Melayu melalui penterjemahan. Betulnya kalau masa COVID-19 kita ni banyak mengetahui ya beberapa perkataan. Betul. Yang baru kita mengetahui yang mengenai dengan suku muka, mengenai dengan kotak rapat dan sebagainya. Biasanya kita ni menggunakan dalam bahasa Inggeris ya. Jadi ini mengenai dengan peranan bahasa Melayu ini, jadi apakah antara usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dalam membantu bahasa, terutama bahasa Melayu melalui penterjemahan? Silakan Puan. Baiklah. Dewan Bahasa dan Pustaka dalam usaha untuk membantu mengembangkan lagi bahasa, terutamanya bahasa Melayu, melalui penterjemahan, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa ada menawarkan dan menyediakan khidmat penterjemahan buku-buku ataupun teks bahasa Inggeris khususnya untuk organisasi awam, swasta dan orang-orang perseorangan dalam pelbagai bidang, contoh dalam teks kreatif atau atau teknikal, dan Dewan Bahasa juga membantu dalam memberikan khidmat kebahasaan dan juga sebagai sumber rujukan bagi pengistilahan yang berkaitan dengan penterjemahan. Ya, Alhamdulillah, ya, itu antara usaha Dewan Bahasa dan juga mungkin ada juga ni kali Puan adanya usahanya adalah untuk membuat pertandingan mungkin peraduannya kepada anak-anak, contohnya para pelajar ya pada musim cuti sekolah mungkin ya membuat karangan ataupun mungkin adanya itu antara satu inisiatif ya, untuk meningkatkan lagi ya peranan bahasa Melayu ini. Baik, untuk kesempatan ini juga telah pun kami bawakan kepada audiens narasumber kita, iaitu Yang Mulia Puan Nurhanida Bila binti Muhammad, memperkukuh peranan bahasa Melayu melalui penterjemahan. Memang amatlah penting untuk kita ni sama-sama mengetahui lebih lanjut mengenai dengan penterjemahan ini. Anda dapat kita ni kan terjemah perkataan itu satu persatu. Kadang-kadang satu ayat sahaja bila diterjemahkan ia akan mengubah makna sebenar. Kalau kita ni belum pandai ataupun anda mengetahui perkataan-perkataan yang sebenar. Sebagai contoh lemongrass, apa tu kalau di serai. Lemongrass. Kalau bahasa Melayu biasa memang rumput lemon. Tapi bila adanya dengan penterjemahan, tadi mengetahui ianya bukanlah secara bulat perkataan tersebut ditukarkan, tapi ada perbezaan lainnya, itu namanya serai. Jadi mungkin itulah sebagai contohnya betapa pentingnya untuk kita ni mengetahui lebih lanjut, memperkuasai akan penterjemahan ini, terutama sekali di bahasa Melayu Puan ya. Baik, untuk tajuk ini kita serahkan, mungkin ada rumusan yang dapat dibawakan bersama kita. Baik, sebagai rumusan bagi tajuk kita pada pagi ini, iaitu memperkukuh peranan bahasa Melayu di negara melalui penterjemahan. Penterjemahan itu merupakan satu aktiviti yang memainkan peranan yang penting dalam membantu mengembangkan lagi bahasa, khususnya bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam. Dan melalui penterjemahan juga segala ilmu pengetahuan yang bermanfaat, maklumat, berita atau hal ehwal semasa, ianya boleh dikongsikan dan disebarluaskan dan ia dapat difahami oleh segenap lapisan masyarakat. Dan yang terakhir sekali, dalam usaha untuk memperkukuh peranan bahasa Melayu di negara ini dapat juga dilihat melalui penterjemahan itu sebagai medium untuk mempelbagaikan dan menambah lagi istilah-istilah yang ada atau yang tersedia ada. Serta melalui penterjemahan ini juga dapat kita lihat ianya dapat memperkayakan lagi perbenaran kata bahasa Melayu dan yang mana ia dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat di negara Brunei Darussalam. Ya, Alhamdulillah. Dan seterusnya ni, Puan, akhir sekali mungkin ada harapannya dari wakil Dewan Bahasa dan Pustaka ini bagaimana ya untuk menjumpa orang ramai ini, khusus kepada pengguna media sosial untuk terus menggunakan bahasa Melayu ini dalam penggunaan mereka dalam media masa ini. Baik. Dalam seperti mana yang sudah saya jelaskan tadi, walaupun tidak dinafikan kita ni menggunakan bahasa Inggeris atau dua bahasa dalam kehidupan seharian, namun ada baiknya juga kita tidak melupakan bahasa Melayu itu, walaupun orang dalam kita ni berkomunikasi melalui chat ataupun sebagainya, kita ni tetap juga akan memakai bahasa Melayu itu. Dan harapan saya untuk semua masyarakat di negara Darussalam, biarpun di mana kita ni berada, kita menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa yang lain, namun
tadi bahasa tu melambangkan bangsa. Dengan kita ni berbangga dengan bahasa Melayu kerana bahasa mencerminkan bangsa. Ya, alhamdulillah ya, bahasa yang menunjukkan bangsa. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Nurhani dan Nabila binti Muhammad, iaitu Pegawai Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Alhamdulillah memang cukup padat apa yang telah dikongsikan. Terima kasih Puan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.